Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amira binti Muhammad Hariri. Hari ini saya akan membentangkan tajuk minuman-minuman di syurga, iaitu minuman campuran zanjabil. Baiklah, sebagai pendahuluan, minuman campuran merupakan antara minuman yang digemari oleh manusia. Hal ini kerana minuman campuran ini lebih enak dan lebih menarik berbanding minuman biasa sahaja. Di syurga kelak, Allah akan menyediakan minuman campuran zanjabil sebagai salah satu minuman yang akan disediakan di syurga nanti. Oleh itu, mari kita ke slide seterusnya untuk kita kupas lebih lanjut tentang tajuk ini. Di dalam Al-Quran, hanya sekali sahaja perkataan zanjabil ini disebut, iaitu dalam surah Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'aynan fiha tusamma salsabila. Maksudnya, dan mereka diberi minum segelas minuman, campurannya daripada halia, iaitu sebuah mata air di syurga yang dinamakan salsabil. Surah Al-Insan, surah ke-76, ayat 17 hingga 18. Yang pertama, konsep minuman campuran zanjabil. Menurut Kamus Mahmud Yunus, Arab Melayu, perkataan zanjabil ini bermaksud halia. Tumbuhan ini terkenal dengan khasiatnya iaitu dapat membantu dalam proses pencernaan, meningkatkan metabolisme dalam badan dan juga membuang angin. Berdasarkan ayat ke-17 dalam surah Al-Insan tadi, Imam At-Tabari ada menerangkan dalam kitab tafsirnya bahawa minuman di syurga yang akan dihidangkan kelak adalah sebuah minuman yang dicampur dengan halia. Selain itu, terdapat juga tafsiran yang mengatakan bahawa minuman zanjabil dan minuman salsabil adalah merupakan satu minuman yang sama. Selain itu, berdasarkan surah Al-Insan tadi, dalam kitab tafsir Qurtubi, ada yang mengatakan bahawa perkataan ainan dalam ayat ke-18 merupakan gantian kepada perkataan ka'san dalam ayat ke-17. Hal ini menyebabkan keluar pemahaman yang mengatakan bahawa minuman salsabil itu adalah berperisa dan juga dicampur dengan halia. Seterusnya, kita bincangkan asal-usul minuman campuran zanjabil ini. Kita lihat kepada dua tafsir, tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Qurtubi. Tafsir Ibnu Katsir ada pendapat yang mengatakan bahawa minuman campuran zanjabil ini berasal daripada sebuah mata air yang dinamakan salsabil. Manakala tafsir Qurtubi mengatakan bahawa minuman zanjabil ini berasal daripada sebuah mata air yang dinamakan az-zanjabil. Minuman campuran ini difahamkan sebenarnya berasal daripada sebuah mata air, sama ada daripada mata air yang bernama salsabil ataupun az-zanjabil. Kedua-dua pendapat ini disamakan dengan pendapat yang mengatakan bahawa terdapatnya halia di dalam mata air tersebut yang menyebabkan minuman itu menjadi minuman campuran. Yang ketiga, kita bincangkan ciri-ciri minuman campuran zanjabil. Yang pertama, minuman ini mengeluarkan rasa yang pedas dan lidas. Hal ini dapat diterangkan dengan konsep keseimbangan yang diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Konsep keseimbangan ini bermaksud keseimbangan nikmat yang diberi kepada ahli-ahli syurga, iaitu apabila mereka diberi minuman kafur yang sejuk dan dingin, dan seterusnya mereka diberi minuman zanjabil yang hangat. Kemudian kita lihat kembali kepada tafsiran yang mengatakan bahawa minuman zanjabil dan juga minuman salsabil ini merupakan satu minuman yang sama. Oleh itu, kita boleh simpulkan bahawa minuman zanjabil ini juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan minuman salsabil, iaitu lembut, tiada rintangan dan juga mudah diteguk. Seterusnya, kita bincangkan keistimewaan minuman campuran zanjabil syurga. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Hakim yang ke-7190, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ada menceritakan terdapat sebuah raja daripada India yang menghadiahkan sebakul halia kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad SAW telah mengagihkan sepotong demi sepotong kepada sahabat-sahabatnya, termasuklah kepada Abu Sa'id Al-Khudri tersebut. Berdasarkan hadis tadi, perbuatan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahawa halia merupakan sebuah tumbuhan yang bermanfaat dan elok diagihkan kepada orang-orang sekeliling. Berikut merupakan keistimewaan zanjabil di dunia. Bagaimana pula keistimewaannya di syurga?
Di syurga kelak, minuman campuran ini dihidangkan di dalam cawan ataupun piala mewah. Hal ini dapat meningkatkan aroma dan selera mereka yang meminumnya. Selain itu, minuman ini terhidang dengan sempurna, iaitu minuman ini tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sikit, sesuai dengan kemahuan mereka yang meminum. Seterusnya, jenis minuman campuran zanjabil. Menurut kebanyakan tafsir, terdapat dua pendapat berkenaan jenis minuman yang dicampurkan dengan zanjabil, iaitu arak dan juga salsabil. Bagi pendapat pertama yang mengatakan bahawa zanjabil ini dicampurkan dengan arak, kita boleh lihat kembali pada tafsir Ibn Katsir yang menjelaskan kalimah ka'san dalam ayat ke-17 dalam surah Al-Insan juga ditafsirkan sebagai arak. Maka minuman ini adalah minuman arak yang dicampurkan dengan halia. Pendapat seterusnya daripada tafsir Jalalain yang mengatakan bahawa zanjabil ini dicampurkan dengan mata air salsabil. Minuman salsabil ini apabila dicampurkan dengan halia pasti memberikan kesenangan kepada orang yang meminumnya oleh kerana sifat salsabil itu sendiri adalah lembut dan juga mudah diteguk. Amalan-amalan untuk mendapatkan minuman campuran zanjabil. Al-Marughi ada mengatakan dalam kitab tafsirnya bahawa golongan yang berbakti iaitu golongan Al-Abrar pasti akan mendapatkan minuman campuran zanjabil dan mereka menyukainya. Oleh itu, mari kita lihat kepada amalan-amalan golongan Al-Abrar. Yang pertama, golongan Al-Abrar ini patuh dan sentiasa menghabiskan masanya berbakti dengan melakukan perkara yang Allah telah tetapkan dan meninggalkan segala larangannya. Selain itu, golongan Al-Abrar ini juga dimaksudkan dengan golongan yang jujur dan juga orang yang menunaikan hak Allah dan juga menunaikan janji-janjinya. Seterusnya, terdapat juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawasanya Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah menamakan golongan ini Al-Abrar oleh kerana mereka berbakti kepada ibu bapa dan juga anak-anaknya. Oleh itu, dapat kita simpulkan antara amalan-amalan golongan Al-Abrar ini ialah mengabdikan diri kepada Allah, jujur dan menunaikan janji, taat kepada Allah dan juga berbuat baik kepada ibu bapa dan anak-anak mereka. Seterusnya, kesan beriman dengan minuman campuran zanjabil syurga. Hal ini dapat menjadi sebuah motivasi kepada manusia untuk mengejar syurga Allah. Allah telah memberikan gambaran nikmat di syurga melalui kewujudan zanjabil itu sendiri di dunia. Allah mendatangkan gambaran dunia dan syurga yang sama, bertujuan supaya manusia sedar akan batas dan tahap pemikiran mereka terhadap rasa minuman zanjabil itu sendiri yang sudah pasti tidak dapat dibayangkan oleh sesiapa pun. Hal ini juga dapat menunjukkan betapa sedikitnya ilmu yang kita ada berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita bincangkan perbandingan antara minuman zanjabil syurga dan juga minuman al-hamim neraka. Seperti yang kita tahu, syurga merupakan tempat yang dipenuhi dengan kesenangan, manakala neraka merupakan tempat mengerikan yang sentiasa dipenuhi dengan siksaan dan azab. Perbandingan pertama yang boleh kita lihat adalah minuman campuran zanjabil ini merupakan minuman yang hangat dan lidas. Manakala minuman al-hamim ini merupakan sebuah minuman mendidih yang amat panas. Menurut tafsir Qurtubi, al-hamim ini sangat panas sehinggakan tahap kepanasannya tiada lagi melebihi tahap tersebut. Yang kedua, minuman campuran zanjabil ini merupakan suatu nikmat kepada ahli syurga apabila mereka meminumnya. Manakala minuman al-hamim ini merupakan sebuah azab yang akan merosakkan lagi usus dan dalaman badan ahli neraka tersebut apabila mereka meminumnya. Yang terakhir, minuman campuran zanjabil ini merupakan mata air syurga, manakala minuman al-hamim ini merupakan air mata daripada ahli-ahli neraka. Tafsir At-Tabari ada menerangkan bahawa al-hamim ini merupakan air mata ahli neraka yang dikumpul lalu diminum oleh mereka. Sebagai kesimpulan, kewujudan zanjabil di dunia hanyalah sebagai gambaran nikmat di syurga. Allah telah pinjamkan sedikit sahaja nikmat di dunia kepada hamba-hambanya. Nikmat minuman campuran zanjabil sudah pasti adalah lebih berkali ganda lebih enak daripada minuman yang terdapat di dunia. Kita hanya boleh membayangi sahaja, namun ketetapan sesuatu elemen itu adalah tidak pasti dan tidak jelas. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjadi golongan Al-Abrar untuk mendapatkan ganjaran nikmat ini di syurga kelak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amira binti Muhammad Hariri. Hari ini saya akan membentangkan ulasan artikel daripada artikel yang bertajuk Syurga dan Neraka dalam Persepsi Al-Ghazali. Sebagai pendahuluan, mari kita kenal sedikit berkenaan Imam Al-Ghazali. Nama beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazali, merupakan seorang tokoh ilmuwan dan juga ahli falsafah yang terkenal. Beliau telah menghasilkan beberapa karya dan juga buku yang menjadi rujukan ramai orang, antaranya kitab Ulumuddin yang menjadi salah satu rujukan penulis untuk menghasilkan artikel ini. Selain daripada agama Islam, kepercayaan kehidupan selepas mati juga dipercayai oleh agama-agama lain. Kepercayaan kehidupan selepas mati sering juga dikaitkan dengan perilaku baik di dunia yang menjanjikan kehidupan yang baik di akhirat dan juga sebaliknya. Penulis juga mengulas beberapa ciri dan keadaan dalam syurga dan neraka menurut Imam Al-Ghazali dalam artikel ini. Sedikit berkenaan informasi bibliografi artikel ini, tajuknya adalah Syurga dan Neraka dalam Persepsi Al-Ghazali, ditulis oleh penulis bernama Hanafi dan menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisannya. Pengenalan penulis dan pemikirannya. Nama penulis yang dapat dikenal pasti adalah Hanafi, merupakan seorang pensyarah di Universiti Islam Hidayatullah Jakarta dalam Fakulti Usuluddin. Beliau juga merupakan seorang pemegang ijazah sarjana di dua buah universiti, iaitu Universiti Islam Negeri Jakarta dan juga Universiti Leiden Belanda. Penulis juga menggunakan sepenuhnya dalil daripada Al-Quran dan Hadis untuk membenarkan pendapat Imam Al-Ghazali berkenaan syurga dan neraka. Beliau juga berjaya menarik perhatian pembaca dengan mengaitkan kepercayaan agama lain berkenaan kehidupan selepas mati dalam artikel ini. Isi yang pertama, ringkasan artikel. Seperti yang kita tahu, artikel ini berkisar tentang perihal syurga dan neraka menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Artikel ini juga menyentuh tentang ciri-ciri syurga, keadaan fizikal dan nikmat di syurga, dan juga perihal penghuni syurga seperti pakaian dan perhiasan. Seterusnya, bagi neraka pula, artikel ini menceritakan konsep neraka dan jenis-jenis siksaan seperti yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga keadaan neraka seperti saiz kedalaman dan juga kepanasan api neraka. Seterusnya, berkenaan isi kandungan artikel. Di dalam artikel ini terdapat definisi syurga dan neraka menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, syurga bererti tempat yang tidak terdapat di dalamnya sebarang kesusahan dan kesedihan, sentiasa dipenuhi dengan kebahagiaan yang kekal. Manakala neraka menurut Imam Al-Ghazali ialah tempat yang menakutkan, sentiasa dikenali dengan siksaan dan azab neraka untuk manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkenaan gambaran keadaan di dalam syurga seperti dinding yang diperbuat daripada emas dan perak, tanah daripada za'faran, dan sungai-sungai yang memancar daripada gunung-gunung kasturi. Seterusnya, gambaran siksaan neraka seperti makanan dan minuman ahli neraka, seperti contoh Al-Hamim, iaitu minuman yang paling panas, Al-Ghasaq, iaitu minuman nanah, dan juga buah pepohon daripada Az-Zakum yang hanya akan merosakkan lagi badan manusia apabila mereka memakannya. Artikel ini juga membincangkan berkenaan siksaan neraka yang paling ringan, iaitu selipar neraka yang apabila dipakai akan menggelagak otak orang yang memakainya. Terdapat hadis yang mengatakan bahawa siksaan neraka ini adalah diberikan kepada bapa saudara Nabi Muhammad SAW, iaitu Abu Talib. Keringanan siksaan neraka ini adalah merupakan syafaat daripada Nabi Muhammad kerana telah menjaganya daripada kecil dan melindunginya sejak kematian datuknya Abdul Muttalib. Seterusnya, berkenaan isu yang menarik iaitu kewujudan syurga dan neraka pada masa kini. Terdapat dua golongan, iaitu yang menyokong dan juga menolak pernyataan ini. Golongan yang menyokong pernyataan ini menggunakan hadis penglihatan syurga dan neraka oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Manakala bagi golongan yang menolak pernyataan ini, para ulama ini mendakwa bahawa setiap sesuatu yang bersifat ukhrawi pasti tidak rasional untuk wujud pada zaman duniawi ini. Mereka juga mempercayai bahawa setiap sesuatu pasti akan binasa ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil kelak. Hujah ini digunakan untuk menguatkan bahawa Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia.
Hal ini kerana kedua-dua syurga dan neraka sudah pasti tidak akan digunakan dalam masa yang lama jika telah diciptakan sekarang. Isi keempat, kekuatan, kelemahan dan juga sumbangan artikel. Bagi konteks kekuatan, artikel ini menggunakan sumber yang sahih seperti ayat Al-Quran dan hadis, serta juga menggunakan kitab karangan Al-Ghazali itu sendiri, iaitu Ulumuddin, sebagai rujukan utama artikel ini. Kemudian kelemahan dari segi cara penulisan yang menggunakan format dan penulisan yang bagi saya tidak menarik. Gabungan perenggan-perenggan yang panjang yang sepatutnya boleh dipecah-pecahkan dan juga memasukkan terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang berlainan tetapi di dalam satu perenggan yang sama yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada para pembaca. Artikel ini juga didapati kebanyakan penulisannya hanyalah terjemahan ayat Al-Quran dan juga persepsi daripada Imam Al-Ghazali dan kurang huraian daripada penulis itu sendiri. Pada bahagian sumbangan, pembaca boleh mengenali sedikit tentang jenis siksaan ataupun nikmat syurga dan neraka. Bagi saya dalam artikel ini telah cukup isi-isinya untuk menerangkan apakah jenis siksaan dan apakah jenis nikmat di dalam syurga dan neraka. Namun pembaca perlu melakukan penyelidikan sekunda untuk mengenali lebih lanjut tentang setiap satu nikmat ataupun siksaan tersebut. Isi kelima, kritikan terhadap artikel. Artikel ini ada membincangkan tentang konsep roh dan jasad di syurga dan neraka. Terdapat pendapat yang mengatakan bahawa di akhirat kelak hanya roh sahaja yang dibangkitkan, manakala pendapat kedua yang mengatakan kedua-duanya iaitu roh dan jasad akan dibangkitkan. Dari sini timbul persoalan, adakah nikmat di syurga dan juga siksaan di neraka adakah akan dirasakan oleh roh sahaja ataupun kedua-duanya iaitu roh dan jasad. Pendapat pertama yang mengatakan bahawa di akhirat kelak hanya roh sahaja yang dibangkitkan bercanggah dengan kefahaman lazim kita, iaitu di mana roh akan ditiupkan kembali ke dalam jasad dan jasad tersebut akan dibangkitkan pada hari kebangkitan kelak. Imam Al-Ghazali juga ada mengatakan bahawa kita akan dibangkitkan sebagaimana keadaan mati kita. Contohnya apabila kita mati dalam keadaan kehilangan salah satu anggota badan, seperti itu jugalah kita akan dibangkitkan kelak. Kemudian, kritikan dari segi cara penulisan artikel. Dalam artikel ini terdapat banyak kesalahan ejaan yang ketara dan juga tiada penggunaan penulisan condong, italik pada penggunaan bahasa selain bahasa penulisan artikel ini, iaitu bahasa Indonesia seperti bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab. Dan juga terdapat kesalahan penggunaan caps lock. Ini termasuk dalam kesalahan ejaan. Dan juga artikel ini tidak dimasukkan matan hadis dan juga ayat Al-Quran. Isi keenam iaitu ulasan terhadap artikel. Pada pendapat saya, artikel ini sudah banyak isi dan juga padat. Namun, kebanyakan isi hanyalah daripada terjemahan ayat-ayat Al-Quran sahaja. Penulis boleh juga membincangkan dan juga menambah tafsiran daripada kitab lain ataupun pendapat pemikir lain untuk membuat perbandingan idea. Hal ini boleh mewujudkan variasi pendapat dan juga interpretasi ayat. Ini juga penting untuk menambahkan kefahaman kepada para pembaca terhadap sesuatu perkara. Isi ketujuh, impak penulisan atau kandungan dalam artikel. Yang pertama, menimbulkan kesedaran terhadap tahap ilmu pengetahuan kita. Contohnya, berkenaan keluasan syurga dan neraka yang sudah pasti tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Kemudian, menyedari sifat pemurah Allah melalui surah Ar-Rahman. Seperti mana kita tahu, Allah telah mengulang ayat, maka nikmat Tuhan manakah yang engkau telah dustakan sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Ayat ini diulang sebanyak 31 kali untuk menekankan setiap nikmat yang telah Allah nyatakan dalam ayat sebelumnya. Kemudian, menyedari sifat kasih Allah yang banyak. Hal ini juga dapat dilihat melalui hadis yang mengatakan berkenaan orang terakhir masuk syurga yang juga diberikan kenikmatan sebanyak 10 kali ganda.
Isi ke-8, maklumat tambahan yang diperoleh. Artikel ini ada membincangkan berkenaan kepercayaan agama-agama lain berkenaan kehidupan di akhirat. Antara agama yang disentuh dalam artikel ini adalah kepercayaan agama Zoroaster dan juga bangsa Mesir yang menyembah dewa Osiris. Bangsa Mesir percaya terhadap konsep keadilan di akhirat, di mana mereka percaya bahawa setiap perilaku mereka di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian berkenaan bangsa Parsi yang menganut agama Zoroaster, mereka mempercayai bahawa setelah mereka mati, roh mereka akan mendampingi jasad mereka selama 3 hari, dan selepas 3 hari, roh mereka akan dibawa untuk penimbangan amalan baik dan buruk mereka. Mereka juga mempercayai berkenaan titian ke syurga yang akan mengecil sekiranya amalan kejahatan mereka lebih berat, dan juga sebaliknya. Sebagai rumusan, dunia merupakan persinggahan sementara, manakala syurga dan neraka sebagai destinasi terakhir manusia di akhirat kelak. Allah telah beri banyak amaran kepada hamba-hambanya melalui ayat Al-Quran dengan menggambarkan siksaan-siksaan di neraka, dan juga Allah memberikan gambaran nikmat di syurga sebagai motivasi untuk kita mengejar syurga itu. Jadi ke atas kita lah untuk menentukan di manakah destinasi akhir kita. Cadangan terhadap artikel ini, penulis boleh menggunakan kaedah footnote berbanding endnote supaya memudahkan pembaca untuk mengenal pasti rujukan penulis di bawah muka surat tersebut. Kemudian boleh juga menambah ayat-ayat Al-Quran dan juga matan hadis sebagai bukti kewujudan hadis tersebut, dan juga penulis juga boleh melakukan penyemakan semula untuk mengurangkan kesalahan dalam penulisan.